Ada ni ada buat Telegram Tak ada. Ada. Baiklah, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nak cek tempat tinggi sikit. Nak cek tinggi sikit. Aku pun tak apa. Sejadah. Tak apa. Okey. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan pada kita untuk sama-sama kita solat secara berjemaah, dan alhamdulillah dapat kita berkumpul untuk kita sama-sama menghidupkan sedikitlah dalam waktu yang ada ni untuk berbincang berkenaan dengan beberapa perkara yang mungkin bersangkutan dengan kehidupan kita, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirkal la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Surah Luqman ayat 13. Dan berkata Luqman kepada anaknya semasa dia memberi nasihat kepada anaknya itu, wahai anak kesayanganku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. La tusyrik billah. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Alhamdulillah, kita pada hari ini ingin sama-sama melihat satu maksud sebagai perkara yang paling penting sekali dalam kalimah syahadah, dalam tauhid itu, ialah kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mensyirikkan Allah itu adalah merupakan kegelapan, zulm. Zulm ini adalah kegelapan, sesuatu yang tidak ada cahaya padanya. Jadi lagi kita mendalami maksud syirik dalam kehidupan ini supaya kita dapat mentauhidkan Allah, maka lagilah kita mendapat cahaya. Jadi bermula cahaya itu dengan kita mentauhidkan Allah. Sebab itulah di akhir zaman maka digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
kelompok yang berjuang bersama-sama dengan Taifah Mansurah, bersama dengan Taifah Najiyah, Taifah kelompok yang diberikan kemenangan, kelompok yang diberikan kebebasan, kejayaan, iaitu mereka yang muwahhidin. Muwahhidin ni maknanya mereka yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mentauhidkan Allah. Mari kita buat ulang kaji pagi ni. Mudah-mudahan kita akan dapat memperdalamkan maksud mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud syirik di sini ialah kita tidak menyamakan, kita tidak samakan, tidak setandingkan, tidak syarikatkan, tidak persekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala yang lain, tidak mempersekutukan. Maknanya kita wajib mentauhidkan Allah, kerana mensyirikkan Allah itu adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar yang kalau mati orang dalam syirik, maka dia tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syirik ini terbagi dua, sebagai dua, iaitu yang pertama sekali sebut syirik yang berbentuk zahir, yang berbentuk zahir, yang luaran, dan syirik yang berbentuk batin, yang dalaman, iaitu merupakan perasaan dalam hati. Jadi syirik ni ada dua, yang zahir. Dalam yang lain disebut syirik jali. Syirik jali syirik yang kasar, yang nampak. Syirik khafi. Khafi ni syirik yang halus. Jadi ada dua jenis lah. Syirik zahir, bahawa kita tidak melihat ada sifat-sifat ketuhanan kepada makhluk. Jadi syirik zahir ini ialah apabila kita melihat ada sifat-sifat ketuhanan kepada makhluk. Maknanya kita maksud mentauhidkan Allah, membebaskan diri daripada syirik zahir ini ialah bila melihat makhluk, kita tidak melihat sifat-sifat ketuhanan pada mereka, sifat Allah. Maknanya kita betul, tidak melihat sifat-sifat ketuhanan kepada makhluk, bahawa makhluk itu bersifat dengan sifat kekurangan. Jadi semua makhluk ada kekurangannya, dan sifat kesempurnaan hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita ada yang demikian dalam akidah kita, maka kita telah terlepas daripada syirik zahir. Jadi maknanya mentauhidkan Allah. Dia punya ayat ni ayat lama. Jadi ayat dia. Jadi maknanya syirik zahir ni bila kita melihat makhluk, kita tidak melihat sifat-sifat yang unik, seperti sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita melihat makhluk itu ada sentiasa ada kekurangan. Makhluk itu bersandar kepada Allah contohnya. Jadi kita melihat makhluk, kita melihat yang zahir tidak ada rasa dia hebat. Zahir ni tak ada kehebatan pada dia. Tidak ada kekuatan pada dia. Oh, tak dengar. Pakai ni. Kurangkan ekor dia. Ini murah. Tak apa. Bismillah. So, kurangkan saya ekor. Okey. Tak ada ekor. Tu dia ada untuk karaoke kan ni. Bagi sedap suara. Baik. Yang pertama sekali, apabila kita melihat pada makhluk, ataupun kita tidak melihat pada makhluk itu sifat ketuhanan, sifat ketuhanan kepada makhluk itu, ataupun kita melihat makhluk itu bersifat dengan sifat-sifat kekurangan, tidak ada kesempurnaan, kita melihat makhluk itu makhluklah, macam itu. Mata kita melihat makhluk itu makhluk, maka itulah kita bebas daripada syirik. Jadi bila kita melihat ada orang, ada manusia, ada makhluk, ada apa-apa sahaja yang boleh memberi kesan, ada kuasa, ada kehendak, maka itu masih ada lagi syirik. Syirik ini tak boleh samakan makhluk dengan Allah. Maknanya kita tengok bagaimana yang ada pada diri manusia itu sebenarnya hanyalah sesuatu yang penuh dengan kekurangan.
Jadi ini sebenarnya susah ni kalau dari sudut umumnya senang, tapi untuk kita nak melihat kan, takjub kita kan, kehebatan kita tu, kita tengok makhluk, maka kita tak nampak makhluk tadi yang kuat, yang hebat, tapi kita melihat Allah yang menjadikan, Allah yang kuat ke atasnya. Jadi kita tengok aja mereka ni, kita melihat kuasa Allah. Senang tak? Teori senang teori senang. Jadi yang pertama sekali, kita tengok betul, tak ada perasaan takut pada dia, tak terkesan. Dia tidak terkesan kita punya kita kata hati kita kepada makhluk tadi. Ini secara umum lah. Jadi kalau kita kata ada satu kuasa, ada satu makhluk yang hebat dan sebagainya, maka dalam hati kita la haula wala quwwata illa billah, tuan-tuan. Tidak ada yang kuat, yang mampu, yang ada daya upaya melainkan Allah. Jadi mungkin senanglah dari sudut konsepnya. Syirik batin pula, bahawa kita wajib menyaksikan tidak ada perbuatan yang memberi bekas. Ini maknanya siapa yang kita sebut ni, dia bukan bukan maksud syirik dari ini, ialah namanya dia terbebas daripada syirik batin, iaitu bahawa wajib kita menyaksikan tidak ada perbuatan yang memberi bekas melainkan perbuatan Allah. Tak ada sesuatu pun yang memberi bekas melainkan perbuatan Allah. Itu syirik. Itu mentauhidkan secara batin, itu keluar daripada syirik batin. Di sini kita lihat tidak ada satu ketentuan, tidak ada satu kemahuan yang dapat menentukan untuk menciptakan sesuatu, apa yang diciptakan itu, melainkan Allah. Jadi hati kita rasa. Jadi ini pun satu yang susah sebenarnya, kecuali kita dah proses hati kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi di sinilah kita lihat bagaimana dalam kehidupan kita ingin nak menjadi muwahhidin ini, orang yang mentauhidkan Allah, bahawa kita menyaksikan tidak ada perbuatan yang memberi bekas selain daripada perbuatan Allah. Kalau kita minum, tiba-tiba hilang haus. Yang hilang haus tu bukan air, Allah. Itu batin, perasaan kita. Kita minum air, nampak air. Air itu sebagai sebab. Yang menghilangkan haus, musabbib, yang menjadikan sebab. Ini kita nak sama-sama sentiasa tingkatkan. Sehingga sampai peringkat kita tengok orang tu pun kita tak nampak orang itu sahaja, kita nampak yang menjadikan orang. Al-Hayyu, yang maha hidup, yang maha menjadikan, jadi begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Jangan mati, jangan matikan. Okey. Jadi kemudian kita melihat juga dalam hati kita merasakan satu perasaan bahawa tidak ada ketentuan, tidak ada kemahuan, tidak ada yang menentukan apa yang dijadikan tadi, melainkan semua itu adalah merupakan apa yang dikehendaki, apa yang dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang tidak ada kewujudan melainkan Allah berdiri, Allah berada di situ. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mewujudkan. Qiyamuhu bi nafsihi la qiyamu bi ghairihi. Yang Allah Taala itu bersifat berdiri. Dia qiyam bi nafsihi. Dia berdiri pada dirinya dan tidak ada yang boleh berdiri, tidak ada yang boleh wujud melainkan bersandar dengan wujudnya Allah, kekuasaan Allah. Jadi kita nak kena faham, syirik itu bila kita gabungkan dua, antara wujud yang diadakan dengan yang mengadakan. Jadi kita nak kena latih. Macam mana nak latih, itu soalan kita. Bagaimana kita nak melatih? Bagaimana kita nak merasakan, kalau disebut dengan syirik batin, maknanya perasaan kita rasa. Yang ini kita kena ada latihan. Latihan tak ada lain, kita kena zikrullah juga. Sebab tu pagi-pagi ni salah satu zikir, Ya Hayyu Ya Qayyum.
La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri dengan sendirinya, yang berkuasa tadi, dan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Kau, la ilaha illa anta. Jadi bila kita berpandangan begitu, hilang perbuatan selain daripada Allah, maka pada waktu itu bermakna kita telah bertawajuh, kita telah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah hadir hati kepada Allah tadi, kita tidak lagi melihat perbuatan yang memberi bekas selain daripada perbuatan Allah, dan kita tidak melihat satu yang berkehendaki menentukan kecuali dengan ketentuan Allah. Dan tidak ada wujud dan berdiri sendirinya melainkan wujud dan berdiri sendiri dengan Allah tadi, maka baru terlepas daripada syirik khafi ataupun syirik batin. Jadi perasaan kita yang ini kita tahu. Ingat kata lain, sentiasa dalam hati kita menghadap Allah, bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sifat orang yang muwahhidin, orang yang muwahhidin. Maka keimanan kita apabila kita mempunyai dari sudut pandangan luaran dan juga dari sudut pandangan dalaman hati kita boleh mentauhidkan Allah, maka itulah disebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tidak hanya bersandar kepada akal. Jadi kita tidak fikir otak kita logik aja. Nampak macam logik, kalau kapal M16 boleh kalahkan kayu, senjata. Tetapi dengan hati, bila melihat kuasa Allah di sebalik M16, di sebalik tenaga kita, di sebalik segalanya, maka lihat tidak ada kuasa melainkan kuasa Allah. M16 pun tak boleh bergerak. Jadi ini suatu yang Allah akan beri, dan apabila seseorang itu dia boleh merasai, boleh merasai. Tengok ni apabila kita terlepas daripada syirik khafi ini, maka barulah kita menjadi orang yang ada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah itu berada dekat dalam. Maka wajib kita tanamkan dalam hati kita, dalam batin kita, kita tanamkan dalam roh kita, agar dengan akidah kita itu menjadikan nafsu kita tenang, mutmainnah. Dengan akidah tadi itu yang sudah ditanam, keyakinan dalam hati kita yang paling dalam. Bila kita semakin kita rasa, semakin tertingkat yang itu, maka semakinlah dan akidah itu semakin mendalam. Kadang-kadang kita rasa sekejap, kadang-kadang kita tak terasa. Masa sembahyang kita terasa Allah hebat sebagainya, tapi bila luar sembahyang tak terasa pula. Ada masanya kita tengah baca Quran boleh rasa, ada masa tengah duduk-duduk kita rasa, ada masa tak rasa. Jadi kita kena latih dalam. Sebab tu kita mulakan dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kesan kalau kita buat banyak-banyak kesan. Sebab tu orang yang berumur dengan orang anak-anak ni, walaupun anak-anak ni fitrah, hanya bersih, tapi kemampuannya untuk nak memahami iman tu tidak sehebat orang yang dah dewasa. Jadi orang dewasa ni bila dia faham, dia amal, maka dia akan dapat natijah yang lebih daripada apa yang ada pada anak-anak. Itu beza dia. Sebab tu anak-anak tak akan lebih daripada bapa dan maknya yang soleh. Malahan apa yang anak-anak buat, dia akan dapat pada mak ayah juga. Itu kelebihan orang tua. Sebab tu kita kena hormat orang tua. Jadi apabila kita terlepas daripada perkara tersebut, yang kita baca kat sini, bila mana kita berpandangan hilang perbuatan selain daripada perbuatan Allah, tak ada dah perbuatan melainkan perbuatan Allah, maka ketika itu kita telah pun bertawajuh kepada Allah dengan perbuatannya. Kita tengok ini perbuatan Allah ni kan, maka masa itu dah bertawajuh, kita dah bertawajuh dengan Allah pada perbuatan Allah tadi. Jadi ada sifat Allah dia banyak. Salah satu yang kita belajar dalam sifat 20 contohnya itu, antara sifat-sifat yang diuraikan para ulama nak memudahkan kita faham. Jadi sifat 20. Selain itu ada tak sifat-sifat yang lain? Ada lagi yang berdasarkan kepada asma Allah. Asma Allah pun bukan 99 saja nama Allah tu, lebih lagi. Cumanya 99 tu yang letak dalam Al-Quran untuk kita hadam, untuk kita fokus padanya. Baik, jadi kat sini kita lihat bagaimana bila kita dapat memandang perbuatan itu adalah perbuatan Allah, maka ketika itu hati kita bertawajuh kepada Allah. Setelah hadir
hati kita kepada Allah tadi, kan, maka kita tidak melihat dah perbuatan yang memberi bekas selain daripada perbuatan Allah. Bila hati kita dah terikat dengan Allah tadi, kita tak nampaklah perbuatan manusia. Tak nampaklah perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu dah hilang. Yang nampak ialah sebenarnya, hakikatnya ialah perbuatan Allah. Itu disebut wujud yang hakiki, kewujudan yang hakiki, sifat yang hakiki, yang sebenar. Yang lain semua hanyalah merupakan tumpangan saja. Wujud yang istifadah. Yang istifadah ni tumpangan ataupun yang mendapat limpahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah merupakan perkara yang akhirnya akan membawa kepada kehalusan jiwa kita. Maksudnya iman kita semakin lama semakin meningkat, semakin meningkat, dan akhirnya kita akan mendapat ketenangan bersama Allah. Orang yang dah melihat sesuatu dilihat zahir tu dan dah melihat perbuatan Allah, kehendak Allah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, sifat-sifat Allah. Dia dah melihat kehebatan nama-nama Allah, Rahman Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita melihat semua sifat namanya, perbuatannya tadi, maka hati akan jadi tenang. Jadi selagi hati kita bergantung dengan makhluk, selagi itu dia tak akan tenang. Selagi hati kita mensyirikkan Allah, selagi itu tak tenang. Jadi bila kita ada sesuatu yang kita lebih sayang daripada Allah, lebih kita agungkan daripada Allah, itu akan menjadikan hati kita gelap. Disebut gelap, zulumat. Sebab tu kata Rahman tadi, sesungguhnya syirik itu ialah kezaliman. Zaliman ni adalah zulumat, merupakan satu kegelapan. Oleh itu, tauhid tadi mengesahkan Allah akan membersihkan jiwa kita. Maka terlepaslah daripada syirik yang besar, yang zahir, yang jali, dan syirik yang kafir. Jadi apabila kita telah mula mengikuti jalan untuk membebaskan daripada syirik tadi, maka pada masa itulah kita pun akan mengakui kebesaran Allah, keesaan Allah tadi, maka akan terpancar cahaya kenal Allah, makrifat Allah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita nak kena rasa di dalam diri kita bagaimana kita perlu, bagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walau anna ahlul qura amanu wattaqu. Bagaimana orang-orang yang jadi kira sebagai ahlul qura itu, dia beriman dan bertakwa. Jadi beriman ni maknanya, sebab tu kita tengok ini iman ni ada banyak peringkat jugalah. Ada orang kata dia dah beriman, tetapi dia belum lagi boleh nak bertakwa, belum lagi nak ada akhlak. Contohnya ada iman tapi tak ada akhlak, belum ada perasaan takut pada Allah, belum ada perasaan berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini iman. Ada iman juga tapi tak sampai dengan perasaan. Ada juga orang beriman dan dia boleh berakhlak, kan, takut dan harapnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malahan dia merasakan rezekinya di tangan Allah. Apa yang ada pada dia itu pun Allah yang bagi. Dia rasa macam itu. Dia rasa macam itu. Dan ada orang yang beriman dan dia melihat bahawa dunia ini, makhluk ini, semuanya hanyalah sebagaimana fata morgana, tak wujud, debu, yang ada hanyalah Allah. Maka tak ada, semua ada ni, semua benda ni tidak ada melainkan dengan diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah iman orang-orang yang khawas. Orang-orang yang khawas ini orang-orang yang hati sentiasa bertakwa. Jadi di sini kita lihat takwa ni bukan saja yakin, tapi kita kena ada satu perasaan, ada tiga perkara sekurang-kurangnya dalam konteks iman. Yang pertama, kita tidak mempersekutukan Allah. Takwa dia tak mempersekutukan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak mempersekutukan Allah. Kemudian kita tidak melakukan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, maksiat. Kemudian yang ketiga, tidak terpijak, dia tidak meninggalkan Allah daripada apa yang dilihat daripada alam ini, iaitu selain daripada Allah. Dia tak melihat, tidak terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud muwahhidin ini ialah beriman dan bertakwa. Jadi golongan muwahhidin ini dia ada iman, dia ada takwa. Itu maksud dia. Jadi dia beriman dan bertakwa, macam dia mentauhidkan Allah dalam segala aspek. Sentiasa dia melihat Allah pada zahir dan pada batinnya dan pada alam semesta, dengan
pandangan iman dan pandangan takwa dia. Maka setelah kita boleh beriman dengan sepenuhnya, mentauhidkan Allah sepenuhnya, dan kemudian setelah kita boleh bertakwa kepada Allah tadi, maka Allah akan melimpahkan barakah dari langit dan bumi. Barulah akan turun pertolongan, barulah akan turun ma'unah dan karamah ataupun segala bentuk nusrah yang diberikan kepada kita. Maka sebab itulah dalam kita mendalami tarbiyah ruhiyah ataupun tasawuf, setengah-setengah menggambarkan sebagai tasawuf seperti itu, ialah kita membersihkan diri kita itu, hati kita itu daripada melihat wujud selain daripada Allah dalam hati. Jadi tasawuf ni intinya tu apa? Kita melihat sesuatu tu kan selain daripada Allah tu kan, kita tidak terlihat selain daripada Allah, kita lihat Allah macam. Jadi yang inilah yang perlu kepada perawatan, perlu kepada masa, perlu kepada mujahadah dan sebagainya. Jadi tasawuf, hakikat tauhid dari dalam tasawuf tadi, supaya kita menghilangkan, menanggalkan kemahuan kita untuk mencintai dunia yang ada. Jadi akhirnya kita tak sayanglah kat dunia. Bukan tinggalkan dunia itu, tak kerja, tak ni, bukan, tapi hati tak sayanglah. Sebab nampak dalam hati kita tu hanya Allah saja yang berhak untuk berada di situ, bukan lagi makhluk kan. Jadi macam makhluk ni tempat kita nak beramal. Kenapa kita solat? Sebab Allah perintah. Sedangkan Allah tak perlu pun solat kita kan? Allah tak perlu solat kita. Allah nak bagi kita rezeki, dia boleh bagi kan? Allah tak perlu pun kita berdoa kat dia, merayu kat dia baru nak bagi, tak ada kan? Habis kenapa berdoa? Doa sebab Allah perintah kita doa kan? Jadi ibadah, semua ibadah. Jadi bila kita melihat dalam hati kita sebenarnya hakikat yang sebenar itu Allah tadi, barulah akan kita boleh bertawajuh kepada dia kan? Kita melihat sesuatu, kita melihat kebesaran Allah, baru kita boleh menghadap Allah. Kalau kita melihat makhluk, nampak makhluk aja kan? Kita tak boleh nak ibadah, tak boleh. Itulah yang kalau kita duduk depan Kaabah pun, nak semayang depan Kaabah pun, tapi kita tak nampak Kaabah aja. Tak nampak, tak rasa, tak mampak. Perasaan kita tak terikat dengan kita kata asma Allah, sifat Allah, nama Allah tadi, perbuatan Allah. Tak melihat Kaabah ni makhluk Allah. Jadi semayang pun tak khusyuk juga, ada kegelapan. Jadi sebab tu orang boleh buat jahat depan Kaabah, curi kan, tengah-tengah tawaf curi duit, padahal dekat Kaabah kan. Boleh bergaduh-gaduh dekat dengan Hajar Aswad, nak cium Hajar Aswad sampai jatuh-jatuh, tolak-tolak. Kenapa? Hati dia terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perasaan dia. Berlaku syirik lagi lah maknanya. Bila terputus tu ada syirik lagi. Jadi untuk menghilangkan, menanggalkan kemahuan kita untuk mencintai dunia, kita kena hidupkan hati kita dengan Allah tadi, sehinggalah akhirnya akan lahir akhlak yang baik. Jadi kalau kita sayang dunia, kita tak akan berakhlak yang baik. Apa beza orang tu berakhlak baik dengan tak akhlak baik? Orang yang berakhlak baik ni dia sayang kepada Allah, dia cinta kepada Allah. Jadi kalau kita ada lagi hasrat dengan dunia, hati kita lah, hati kita masih ada lagi dalam dunia ini, maka pada masa itu akan tumbuhlah dengki. Dengki, orang ada, aku tak ada, dengki kan? Oh ni bagus ni, hebat ni, dapat dunia, jadi kan dengki. Ataupun sombong, kita ada benda pula kita sombong. Tadi kita tak ada, kita dengki. Orang ada benda, kita tak ada. Orang kaya, kita miskin. Orang sihat, kita sakit. Ini sensitif sikit lah Kalau orang bermadu kan, isteri 2, 3 dan 4 kan. Jadi seorang tengok seorang, yang ini ada gelang, yang ini tak ada gelang, dengki. Padahal gelang tu mak dia bagi pada dia, dia ada gelang, dia orang kaya sikit. Apa yang kita tak ada, kita akan dengki, hasad. Kenapa? Bila kita dalam hati kita ada sayang dunia lagi. Bila kita memandang dunia, akan ada. Kalau kita ada pula, kalau kita ada pula kelebihan, kita sombong, kita rasa wujud pula. Jadi tak tenang, takkan tenang. Dengki pun tak tenang, sombong pun tak tenang.
Kemudian kalau orang buat sesuatu tak elok kat kita benci pula dia, benci, marah, dendam pula. Jadi selagi dalam hati kita ada pandangan pada makhluk, tumpuan pada makhluk tadi, maka selagi itulah akan tumbuh kejahatan. Tak akan ada akhlak yang baik. Nak sabar pun tak boleh, nak ikhlas pun tak boleh. Jadi kita hari ini boleh sabar, boleh ikhlas sejauh mana kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah, sehingga kalau kita tidak benar-benar menjadikan proses iman dan takwa dalam hati kita tadi untuk mengenal Allah, sifat-sifat sebagainya, maka hati kita akan dekat dengan dunia. Itu je. Hati ini Allah jadikan tidak dua, satu je. Kalau kita letakkan hati itu untuk nak kenal Allah, sayang Allah, maka pada masa itu dia akan terbebas daripada godaan-godaan dunia sebagainya. Jadi kalau Dajjal datang, tak ada habis. Jadi anak-anak dengan anak kan, anak-anak kita nak kata anak-anak nak ajar anak-anak benda ni senang ke susah kan? Ajar susah ya. Tapi kita nak ajar, kalau bersih tentu tak apa, biar susah nak itu kan, sebab fokus dia pada zahir, otak ni tak sampai lagi. Hatinya walaupun fitrah tapi tidak ada kekuatan nak faham. So kita kena latih dia. Mula-mula emosi dulu. Bila budak macam ni, mula-mula emosi sentuhkan dengan Allah. Sentuhkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala emosi. Macam mana? Kita latih zikrullah, latih Quran. Sebab anak-anak ni dia tak suka, kadang dia tak suka sebagainya, tak apa. Kita ada masa kena paksa juga bagi jadi kebiasaan. Kebiasaan. Kalau umur daripada 7 tahun ke atas, 7 tahun ke 14 tahun tu, kita kena paksa dia. Boleh dipaksa. Jadikan dia kuli kepada Allah, hamba Allah. Sungguh 7 tahun ke atas. 1 sampai 7 tak boleh. Tak boleh paksa. Yang ini dia kena emosi banyak. Emosi. Jadi kita sayang dia, kita bagi dia, raikan dia. So 7-14 kena latih rezeki. 1 sampai 7 kena banyak dengarkan dia Quran, dengarkan dia zikrullah. Kita zikir kat dia, kita baca Quran kat dia. Nak ada belum fitrah itu. 14 ke atas, 14 sampai 21, masa tu kita kena bersama-sama dengan dia. Bersama maknanya apa? Bersama maknanya bila kita ngaji, ajak dia ngaji sama. 14 ke atas. Kalau 7 dan 14 kita boleh suruh dia. Suruh dia buat. Tak buat kena hukum. Kalau buat dapat ganjaran. Kita boleh bagi dia latihan. Tapi 14 sampai 21 kita kena bersama-sama. Mari kita pergi baca Quran sama-sama, mari kita pergi camping ke apa sama-sama. Jadi ini adalah untuk menumbuhkan tauhid. Targetnya nak tumbuhkan tauhid, membetulkan hati. Dia bukan sekadar nak setakat kita bagi ilmu je, macam homeschooling, konsep homeschooling orang barat ni nak bagi ilmu. Konsep home education, pendidikan orang kapitalis nak ada kerja, dapat sara hidup. Ada kapitalis supaya dapat menguasai ekonomi, supaya dapat menguasai hidup. Konsep kan education Islam nak jadi hamba Allah, nak jadi hamba Allah. Jadi kalau jadi hamba Allah itu dapat dalam hati anak-anak kita, dalam hati kita nak jadi hamba Allah ni, maka pendidikan berjaya. Pendidikan berjaya, maknanya jaya kita lah. Tapi kalau dia besar jabat PhD tapi dia jadi hamba nafsu dia, hamba dunia, tak jaya. Jadi semua kembali balik kepada tauhid. Muwahhidin ini ditunjang. Akhir zaman inilah dia. Inilah kunci dia. Kita buat hal usrah, kita buat program, kita buat ni semua nak mentauhidkan Allah. Bila yang ini berlaku, maka Allah akan bagi pertolongan. Orang yang Allah tolong yang ni, yang menang di dunia dan di akhirat. Jadi sebab tu kita tengok balik kehidupan kita ni. Hari ni kita ikut arus mana? Arus kalau homeschooling ataupun education lah pendidikan. Kalau orang kapitalis memang dia fikir berniaga, fikir untung, ada kerja. Sebab tu kita kenapa belajar tinggi-tinggi? Supaya dapat gaji tinggi, gaji bagus, kerja bagus dah. Macam tu.
Supaya boleh ni kalau yang jenis bisnes pula bisnes contohnya. Jadi kita lihat hari ni benda tentang tauhid ni tidak ada. Tidak ada. Sebab tu kita hari ni lihat terputus iman dengan takwa, terputus. Orang beriman yakin tapi dia tak boleh beramal, tak ada takwa. Jadi untuk itu barulah kita melihat bila kita faham bahawa konsep utama ialah untuk melahirkan mentauhidkan Allah tadi, maka pada masa itulah kita akan nampak jalan yang sebenar. Kalau tidak, Dajjal datang setahun dua ni habis saja. Anak-anak belajar, kenapa belajar pergi universiti? Supaya dapat jadi engineer, supaya dapat jadi doktor. Kalau itu yang kita hajat, maka gagal pendidikan kita. Kenapa buat ini, kenapa buat itu? Kenapa belajar sungguh-sungguh? Dapat A, supaya saya dapat jadi hamba Allah yang terbaik. Apa betul? Baru kita mentauhidkan Allah, baru muwahhidin dipanggil. Sebab apa? Dalam hatinya dia bertawajuh, dia menghadap kepada sifat Allah, nama Allah, kepada perbuatan Allah tadi. Dia tak melihat dan yang lain. Jadi dunia di tangan, bukan di hati. Inilah perkara yang kita nak kena melihat dalam kehidupan kita. Dan daripada situlah insya-Allah kita akan dapat menjadi memberikan satu kekuatan. Kenapa kekuatan? Kerana pada masa itu Allah akan tolong. Bila hati kita bersih, Allah akan tolong. Allah akan tolong. Jadi apabila hati kita telah mempunyai sifat-sifat mahmudah, sifat yang baik tadi, maka apa yang kita lakukan itu tidak ada maksud untuk tujuan diri sendiri, keuntungan diri, kepentingan diri, tak ada dah. Kenapa saya bekerja macam ni? Supaya saya dapat makan sedap. Saya dapat makan sedap. Supaya saya dapat duduk rumah besar. Supaya saya dapat hidup senang. Supaya saya dapat itu dan ini. Tidak ada lagi dah maksud untuk tujuan diri, maka ikhlas. Tidak ikhlas. Tetapi apa yang dilakukan ketika hatinya telah hidup dengan keadaan yang mentauhidkan Allah, hati dia nak cari redha Allah saja. Mencari kasih sayang Allah saja. Kenapa tolong orang ni kau tak dapat apa-apa pun? Aku nak cari kasih sayang Allah. Aku tolong dia, aku kasih kat dia supaya aku mudah-mudahan Allah kasih kat aku. Dah jadi macam tu dah. Supaya Allah berkati kita contohnya. Tak ada lagi dah. Kenapa bersama dengan sahabat-sahabat? Supaya Allah berkati kita. Allah kata tangan Allah bersama dengan jamaah bersama dengan sahabat. Kenapa bersama-sama? Sebab supaya Allah barakah. Tak ada lah supaya aku dapat apa? Networking business. Tak ada lah. Jumpa dengan ada orang Ustaz, kita kena gunakan ni jaringan yang ada pada Ustaz ni, kita banyak ada puluh ribu orang. Jadi kita kalau seorang RM1, untungnya kalau 10,000 dah 10,000 ringgit gitu. Jadi nampak bukan tak penting, tapi hati nampak itu dulu. Hati nampak bisnes dulu. Bukan kata bisnes tak penting, tapi bukan itu. Yang itu patut di dalam pemikiran kita, dalam tangan kita supaya kita boleh membantu Islam. Jadi apa ni? Kasih sayang Allah, redha Allah, barakah daripada Allah. Jadi ini yang kita nak bersihkan. Dan inilah yang masukkan dengan hudurul qalb, menghadirkan hati. Menghadirkan hati maknanya bila kita buat sesuatu, kita menghadirkan Allah dalam hati kita, perasaan kita. Rasai ni kuasa Allah, ni kehebatan Allah, ni kesempurnaan Allah. Dan kita berada di hadapan Allah dan akhirnya kita akan boleh nak berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jadi maksud tarbiyah rohiyah, maksud tasawuf itu sebenarnya ataupun bersih sufi tadi, maksudnya supaya kita tidak terpisah dengan Allah. Itu maksudnya. Supaya hati kita sentiasa terikat dengan Allah. Hati kita sentiasa mengenang, memikirkan, merasai dengan sifat Allah tadi, kudrahnya, iradahnya, ilmunya, hayatnya, sama, basar, kalam. Dan nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, sebagainya. Jadi bersih daripada selain daripada Allah, hati bersih dari sana. Ini sebenarnya cabaran paling susah, kan?
Kalau senang nak belajar, walaupun kita susah nak belajar, nak dapat A dan belajar dah susah, tapi dia senang lagi. Senang lagi sebab kita nampak benda tu, boleh buat. Itu pun tak boleh buat juga. Tapi yang susah apa yang kita tak nampak tadi, apa yang ada dalam hati kita. Maka bersih selain daripada Allah. Inilah maksudnya kita membersihkan diri kita, tarbiyah, mendidik. Kita kata tasawuf, kita kata tarbiyah ruhiyah. Dengan makna kita selalu memandang wujudnya Allah. Nombor satu, memandang wujudnya Allah. Jadi nombor satu, anak-anak kita juga nak latih kita, dipanggil syuur dan wujudan Allah. Satu perasaan Allah ada, Allah wujud, memandang kewujudan Allah. Dan selepas itu kita melihat perbuatan Allah, kita melihat sifat wujud Allah dalam hati kita. Maka keluarlah daripada lidah kita la ilaha illallah, keluar daripada lidah kita ya Allah. Itu kita mengingat Allah. Jadi kita memandang sesuatu itu dengan memandang wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita tidak, kita akan memandang diri kita. Kalau kita tak memandang Allah, kita akan pandang diri kita. Apa lagi kita pandang diri kita? Tengok cermin nampak diri kita saja, tak nampak yang menjadikan diri kita. Jadi bila kita pandang diri kita, kita akan nampak kesalahan. Kita akan nampak kesalahan. Kesalahan diri orang lain nampak kita akan bawa kepada benda lain lah. Oleh itu melihat diri kita, kita memandang diri kita, maka itu satu kesalahan dalam tarbiyah ruhiyah, dalam tasawuf satu kesalahan. Saya punya, aku punya, melihat diri kita. Bila kita buat satu kerja, kita rasa aku yang buat, aku yang lihat diri kita, maka itu satu kesalahan. Dalam konteks tasawuf, satu kesalahan. Dia tidak mengingati Allah, tapi mengingatkan diri dia sendiri. Tetapi bagi orang yang bersih tadi, dia akan rindu, dia akan sayang pada Allah, dia akan bersama Allah. Di mana-mana saja, dia tetap tidak terlepas ingatannya daripada Allah. Tetap, buat apa pun tetap dia bersama Allah. Inilah disebut golongan muwahhidin, golongan orang yang mentauhidkan Allah. Jadi apa pun peringkat, mestilah ada perasaan syuur dan wujudan Allah. Lepas perasaan ada Allah, syuur ma'iyatullah, rasa bersama Allah. Jadi benda ni yang kita nak kena tanam, nak kena latih. Ini yang susah. Susah. Sebelum kita bincang tentang Islam, nak jihad, nak bangkit apa semua ni. Jadi insya-Allah lepas ni kita akan bincang tentang perubahan dan tauhid. Jadi nak sebut bila kita nak bincangkan tentang yang tadi tu tak nampak, melainkan kita nampak. Dan asasnya mesti kita rasa kita ni bersama Allah. Bersama Allah. Jadi bukanlah maknanya kita bersama Allah ni kita wujud dengan Allah, Allah wujud dengan kita, wahdatul wujud tu bukanlah tu pula. Bukan maknanya macam itu. Allah Al-Khaliq, kita makhluk, kita dijadikan, Allah yang menjadikan kita. Macam mana kita nak bayangkan? Itu digambarkan oleh para ulama yang dikatakan kan Allah Subhanahu Wa Taala dia mencipta, dia bermula penciptaan tu Allah cipta kan, Allah mencipta dia daripada cahaya dia. Cahaya dia. Kita kata yang paling bersih, paling hebat, istilah kita cahaya. Tapi tak sama dengan cahaya ni, semua tak sama lah. Bukan cahaya macam ni, tak ada. Cahaya Allah. Tapi cahaya Allah lah tu dia mencipta yang lain-lain, Nur Muhammad dan sebagainya dan sebagainya. Baik. Seperti mana kita melihat di ufuk timur. Ufuk timur ni kalau kita pergi laut tu, ufuk timur kan. Ufuk ni garisan ufuk dia kan. Kita melihat matahari punya cahaya yang matahari cahaya naik, fajar naik, nampak cahaya matahari. Maka kita melihat cahaya itu adalah daripada matahari, bukan daripada tempat yang kita tengok ufuk tu, tapi daripada matahari. Bila matahari tenggelam, tak ada cahaya tu. Jadi begitulah juga bila kita melihat makhluk, sebenarnya makhluk tu ada pun dengan sebab kuasa Allah tadi, dengan sebab kehendak Allah, sifat dia sebagainya kan. Kita nak melihat yang itu maksudnya kita mentauhidkan Allah. Bukan kita samakan
samakan makhluk dengan Allah pula tadi, jadi syirik pula. Wahdatul wujud, aku Allah. Kalau kita sebut aku Allah, maka kita dah menyamakan diri kita dengan Allah. Aku ni Allah. Jadi syariatnya tak boleh lah, tak sama, mana sama kan? Tapi Allah yang menjadikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang berkuasa tadi. Jadi wujud kita tu kerana Allah adakan, wujudkan kita. Jadi ini yang disebut muwahhidin. Jadi bila muwahhidin ini maka engkau tidak lagi melihat keberadaan dalam dirinya, dalam cahaya keberadaan Allah. Jadi kita melihat bahawa segala satu itu adalah hakikat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat sahaja, hakikat benda yang sebenarnya. Jadi syariatnya jangan pula kita kata yang kita ni Allah pula. Syariat tak kena lah. Boleh tak nak? Maka bila kita proses yang ini, maka kita akan melihatlah bagaimana keadaan sebenarnya. Sebenarnya apa yang penting dalam hidup kita ini adalah kita benar-benar mengenal Allah dengan namanya, dengan sifatnya, dengan perbuatannya tadi, sehingga akhirnya kita akan sampai kepada kesempurnaan iman. Dan hasil daripada kesempurnaan iman itu akan datanglah perasaan takut, sayang, berharap, bergantung pada Allah semata-mata. Sampai kita merasa malu kepada Allah, merasa redha, nak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah dalam proses itu maka kita hendak sama-sama mengenal nama-nama Allah. Penting. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-nama Allah. Jadi bila kita mengenal nama Allah, maka pada masa itu kita pun berfikir dan kita menzikirkan nama Allah dalam rangka kita mencapai kepada kesempurnaan sifat, merasai keagungan Allah. Kita kena menengok nama-nama dia. Nama Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Qayyum, sebagainya. Di situlah kita akan faham dengan sebenar, tanpa perkara-perkara yang menyeleweng. Tengok nama-nama Allah, tengok sifat Allah, tanpa perkara-perkara yang menyeleweng, insya-Allah. Dan di sinilah digambarkan apabila kita melihat daripada hadis-hadis yang sahih, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersifatkan dirinya, memperkenalkan dirinya, dan pada masa itulah dengan sifatnya, dengan nama-namanya, dengan perbuatan tadi itu kita akan mengenal Allah. Jadi Imam Ibn Jauzi rahimahullah telah menyatakan sesungguhnya makrifat yang benar, kenal Allah yang benar itu adalah mengenal zatnya, mengenal namanya, sifatnya, atau mengenal perbuatannya. Dan kemudian Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, wa fil ard ayatun lil muqinin. Dan pada bumi itu terdapat tanda-tanda, ayat, tanda-tanda. Dan bagi orang-orang yang yakin, orang-orang yang mahu memerhatikan, memerhatikan apa yang ada pada dirinya dan pada tadi, afala tubsirun, apakah kamu tidak memerhatikan. Jadi kita kena perhatikan nama Allah sentiasa. Berkata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dia kata siapa yang kenal Allah dengan nama, dengan sifat, dengan perbuatannya, maka pasti akan sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tengok pasti sayang. Jadi ilmu pada hari ini kita lihat kenapa kita tak sayang Allah lagi, sebab kita tak perhati lagi, tak tadabbur lagi. Kena tadabbur lah, latihan. Okey, hari ini kita nak tengok sifat Rahmannya Allah. Apa maksud Ar-Rahman? Allah Maha Pengasih. So kita ajak anak-anak kita, okey, kita tengok-tengok. Cuba tengok kita bagi 10 minit, tengok keliling, patah balik, apa sifat Allah Ar-Rahman contohnya. Oh, Allah bagi kita rumah besar, ini sifat Allah sayang. Okey. Jadi nampak tengok rumah, tak nampak rumah, nampak Ar-Rahman. Oh, Allah bagi rezeki, boleh makan, boleh minum. Oh, Allah bagi saya sekian. Jadi anak-anak berfikir, jangan kita cakap kat dia. Mula-mula mungkin kita belajar, tapi lama-lama kita ajak dia fikir.
tengok balik renung. Ini tadabbur dengan asma Allah. Ada tanda-tanda pada setiap kejadian yang Allah jadikan ni ada bekas kekuasaan Allah, sifat Allah, nama Allah. Dan inilah ilmu yang paling agung dalam Islam. Jadi kalau kita sebut homeschooling, kita sebut education, kita sebut pendidikan, pelajaran dan sebagainya, kan, ilmu yang paling agung sekali ialah kenal Allah. Dia boleh buat apa saja, naik kuda, kan, bermanah, kan, dia boleh buat menanam, berternak. Tapi bila dia kenal nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, zat Allah, maka pada masa tu, kan, dia dah dapat dah graduate. Apa dia punya tanda graduation dia? Takwa ada pada anak-anak kita. Takwa ada pada kita, itu graduasi dia. Jadi convocation dia bukan pakai baju hebat dengan ada sijil. Jadi sistem hari ni dia tunjuk yang paling best sekali pakai baju apa, convocation tu apa dia pakai tu? Jubah convocation itu paling best. Naik atas, baling-baling topi, kan. Paling best, bangga kan, bangga pakai tu kan. Kita dah graduate. Tapi exam tak dapat jawab juga kan, contoh. Jadi sebab ke sini ilmu yang paling agung dalam Islam ialah kita memahami nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah dan zat Allah. Ini paling agung. Inilah asas. Kenal yang ini, insya-Allah yang lain Allah akan bagi. Yang lain Allah akan bagi. Maknanya bukanlah main tak belajar yang lain, belajar juga, membaca, menulis, belajar juga, tapi ini paling asas. Kalau yang ini tak dapat, dia punya kekuatan apa? Dia tak rasa dah sayang dia dengan game. Game dia rasa melalaikan. Bila aku main game, aku lalai daripada Allah. Dia tak nak game. Dia nak apa? Dia nak buat kerja. Sebab tu kita latih anak-anak kita keluar daripada alam virtual. Saya perhati saya beri pengalaman. Anak-anak yang hidup hatinya tu, dia tak nak main-main game, dia tak nak tengok TV, dia tak nak. Anak-anak yang hatinya bersih hidup, tak mahu. Hati bersih tapi boleh dikotorkan. Tapi hati bersih dan kenal Allah lain tak sama. Kalau dia kenal Allah, kecenderungan dia lebih banyak bersama Allah. Macam kita juga, kecenderungan kita sebenarnya orang yang beriman Allah, yakin Allah, kenal Allah, dia mesti sayang Allah, dia mesti nak bersama Allah sentiasa. Dia duduk seorang-seorang, fikir, cakap dengan Allah, doa, kan? Dia tak suka ramai-ramai. Jadi bila masa dia beramai-ramai, sebab Allah perintah dia pergi ramai-ramai. Kenapa? Kena ingat memperingati, kena dakwah, kena tolong-menolong. Tapi yang pertama dia nak dengan Allah dulu. Malam-malam dia bangun, dia duduk. Kalau tak larat sangatlah nak solat ke nak apa, dia baring, dia ingat, Ya Allah, aku syukurkan Engkau, Ya Allah, terima kasihlah hari ni Kau bagi aku boleh sembahyang, puasa, tak sakit. Sampai baring tak larat, dia semakin tak kuat, tak sihat, kan? Dia cakap dengan Allah. Tak boleh sembahyang, dia cakap dengan Allah, Ya Allah, janganlah jadikan aku ni orang yang bergantung bersandar pada amal aku. Jadilah aku ni bergantung bersandar pada Engkau, Ya Allah. Jadi maknanya orang yang kenal Allah ni, dia akan sentiasa rasa, kan? Dia rasa apa? Dia rasa nak bersama Allah. Dia perasaan daripada orang lain tu dah, pada manusia tu dah kan, kurang. Hanya kerana Allah. Tengok anak-anak pun, anak-anak Allah macam itu. Jadi inilah ilmu yang paling agung sekali. Homeschooling ke sebagainya dia. Ini disebut untuk mencapai ma'rifatullah yang paling agung, yang paling utama, mutlak. Dan inilah syurga. Ini syurga di dunia ni. Syurga di dunia ni. Kalau ada yang ini, insya-Allah yang lain akan dapat. Satu lagi kita ajar anak kita, nak lembutkan hati anak kita, banyakkan baca surah Al-Ikhlas. So diamalkan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Baca. Mula-mula baca je.
bagi kita ni kita dah minta baca, sebenarnya kita dah minta lah dalam tamrin 1 2 kan, kita cakap sebut kalau boleh 100,000 semua hidup 100,000 at least. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Kalau nasib kita baik, Allah buka sesuatu, kita dapat faham al-ahad yang dipanggil maqam ahadiyah. Qul huwallahu ahad Allahus samad. As-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah buka kita, and ini insya-Allah kita nak tebus diri kita lah, ulama-ulama dulu ni, ulama-ulama tuan-tuan guru kita kata nak tebus diri ke Allah ni, bacalah qul huwallahu ahad 100,000 kali. Kalau boleh dapat siap dalam masa 40 hari, alhamdulillah, excellent. Kalau boleh buat dalam masa tak apa, sekurang-kurang seumur hidup sekali 100,000. Kalau boleh lebih lagi bagus kan. Kita jadikan anak-anak kita ajar, maka cahaya ma'rifatullah itu akan mudah didapat insya-Allah. Jadi kena latih. Kita nak lawan dengan gadget, nak lawan dengan TV, video, mana kita larat nak jaga sepanjang hari. Kan saya pernah dulu anak-anak dulu kan, kami balik-balik belajar dulu, tak ada TV, tak ada radio, tak ada ni, tak ada. Dulu telefon pun telefon yang biasa saja, mana ada yang smartphone ni. Memang. Tapi bila balik kampung, kat rumah atuk dia, TV sebesar-besar TV. Kan dengan dia punya entertainment center ada semua sekali. Ada peradik tu kan. Balik kan yang hari raya, ada pagi sampai petang depan TV anak-anak semua. Berdiri jakun depan TV. Kena pula hari raya ada kartun, ada apa semua. Tak larat kita nak jaga dia. Dari suruh kita lah, kita ni. Kita nak kata kitanya kudrat kita sebagai mak ayah, Allah bagi kekuatan boleh jaga anak-anak insya-Allah. Tapi tak larat kita. So dia amal. Apa dia? Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amal baca 100,000 kali. So dia habiskan 100,000 kali. Kira lah. Tak apa kira. Bukan kira kita berkira dengan Allah, tak. Kita kira nak tahu minima tu. Cuba ajar anak-anak, hati dia akan lebih mudah kenal Allah, lebih mudah tertarik dengan Allah. Tengok sesuatu, mungkin Allah nampakkan sesuatu yang luar biasa. Tapi sebenarnya dia boleh lebih lagi 100,000. Kita je agaknya kan, dia tu boleh, sebab dia tak ada bagi jawab dia apa benda kan. Cuti sekolah kan, apa anda tak apa anak kecil-kecil ni betul. Paling kurang surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Fatihah paling kurang. Baca Fatihah, baca Ikhlas. Kalau dia boleh surah Al-Ikhlas tu alhamdulillah. Saya rasa setakat ni lah, itulah ubatnya. Nak lawan 5G, 7G, banyak G ni. Kita zikrullah, zikir Quran. Kalau anak kecil-kecil, katakanlah umur 7 tahun ke bawah ni, tak boleh pandai baca lagi, tak pandai baca lagi, kita baca kat dia. Kita banyakkan dengar kan dalam tidur, dalam kita baca kan. Jadi benda tu akan masuk dalam subconscious mind dia. Jadi bila dia besar besok, dia senang nak hafal, senang nak beramal. Jadi ini sebenarnya ilmu paling besar sekali. Kalau kita kenal Allah, anak-anak kenal Allah, insya-Allah Allah selamatkan dia. Orang yang Allah beri anugerah mengenal dia, orang yang Allah izin kenal Allah, yang Allah bagi kenal, maka orang tu special. Tak semua orang. Macam kita kata jawatan dalam Malaysia ni yang di-Pertuan Agong seorang dia je, tak ada orang lain. Walaupun dia nama Abdullah ramai, tapi yang agung Abdullah yang ni. Betul Abdullah kan, Sultan Abdullah yang ni, Abdullah ramai, Abdullah ni jadi sultan seorang. Jadi ma'rifatullah macam itu juga. Dia lebih agung, lebih besar daripada jadi agung tadi, lebih besar daripada presiden, jadi Perdana Menteri yang rebut, lebih besar daripada jadi menteri, lebih besar. Allah pilih. Jadi kalau kita nak anak-anak kita ni dipilih oleh Allah, kita doa minta ke Allah, ya Allah jadikanlah aku, keluarga aku, anak-anak aku semua dalam keadaan mengenal Engkau. Minta ke Allah. Kemudian kita ajar anak-anak kita nama-nama Allah, amalan. Kan ini paling agung sekali. Yang lain-lain Allah akan bagi. Ada seorang anak ni, dia boleh baca sampai 50,000
dan selawat satu hari. Latihan. Ada yang sampai ratus ribu. Ini anak-anak kebolehan dia. Ada seorang tuan guru daripada Batu Pahat, Bukhari. Tuan guru sudah meninggal. Zikir dia ialah kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agaknya satu hari berapa kita boleh buat? Kita boleh buat. Kalau kita baca, oh penat dah. Kalau baca lidah, hati pun boleh tahan juga. Dia boleh mula-mula dia baca sampailah 10,000, 11,000 atau 100,000. Dan kemudian selepas daripada itu Allah izin dia nampak benda yang orang tak nampak yang menyebabkan dia kuat iman dia. Dia nampak orang manusia kena siksa dalam kubur. Dia lalu kat kubur dia nampak manusia kena siksa dalam kubur. Tentulah benda tu menguatkan iman dia lagi. Kita nampak orang kena siksa bukan sebarang-sebarang. Salah satu yang diceritakan kepada anak murid dia. Dia nampak orang kesiksa. Dan orang kubur tahu dia nampak. Orang kubur panggil nama dia, Bukhari, doakan kami. Kau hidup lagi, doakan kami. Dia tak sampai hati. Tengok orang kena siksa dalam kubur, tak sampai hati. Dia berdiri duduk di sini, dia berdoa. Doa, ya Allah, kau selamatkan mereka ni semua daripada azab kubur. Tolonglah ya Allah. Dia doa semua doa. Akhirnya Allah bagi apa? Macam bagi break lah. Rehat. Dia jalan. Lepas daripada itu tak lalu dah tepi kubur. Bukan sebab takut hantu bocor. Sebab kalau begitu masa dia panjang nak doa tu, jadi biarlah aku doa kat rumah aja. Aku doa kat rumah. Tu orang yang mengenal Allah tadi sampai Allah buka. Ini kita nak sebut benda-benda yang pada ulama-ulama dulu lah. Dan dia pun tak cerita sebenarnya. Cuma bila nak meninggal tu dia ada peristiwa yang menyebabkan dia terpaksa cerita. Ada satu kematian, dia ziarah orang meninggal dunia dan sebagainya, lepas tu dia balik. Jadi anak murid dia tanya dengan dia, kenapa apa ni ustaz tak ni? Lepas tu dia dah aku ceritakan kau, tapi kau jangan ceritakan orang lain lah. Kalau dah mati lain lah yang sakit tu. Oh begitu. Jadi anak murid dia balik kanan lah. Di situ salah seorang kawan orang Terpahat. Orang Terpahat. Paling apa tak ingat. Dia punya tuan guru tu. Jadi contoh kita ni bila kita mula mengamalkan sesuatu, Allah bagi zikir. Zikran katsira. Jadi ini salah satu. Tapi tujuannya lah untuk kenal Allah, untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan sesuatu ketenangan. Jadi orang yang kenal Allah, dia akan sayang Allah. Dia akan tenang ketika mendekati Allah, rindu bertemu dengan Allah, bahagia ketika berzikir dan melakukan taat. Ini antara tanda-tanda sayang kepada Allah. Nikmat paling besar di dunia ni kan apa? Antaranya ialah cinta kepada Allah. Sayang Allah tu nikmat. Merasa tenang ketika mendekati Allah. Mendekati Allah rasa tenang, rindu nak bertemu dengan Allah. Siang dia duduk ikat Allah, zikir ke Allah sebagainya. Malam pun dia rindu nak bangun, nak zikir, nak baca Quran dan sebagainya. Bahagia berzikir dan dia melakukan amal. Melakukan amal dia rasa bahagia. Ini orang yang kenal Allah tadi. Tapi nak kena mula dengan kita tengok sifat Allah tadi, mula-mula tadi. Jadi kena ajar diri kita lah, insyaAllah. Ini adalah golongan muwahhidin, golongan yang akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersitulah golongan inilah yang akan bergerak dan akhirnya dia akan dapat membebaskan Islam, membangkitkan Islam. Jadi yang membangkitkan Islam bukan rasa tak puas hati dengan KKM, rasa tak puas hati dengan Perdana Menteri, rasa tak puas hati dengan Zionis, rasa marah orang zalim kita, bukan. Yang akan membebaskan Islam, membangkitkan Islam di akhir zaman, orang yang mentauhidkan Allah. Sebab Allah tak akan memberikan pertolongan melainkan kepada orang yang mentauhidkan Allah. Jadi sebab tu untuk kita menggerakkan sesuatu, kita kena mulakan dengan iman. Baru boleh untuk terjadi. Kita ingat kita kena pergi berperang. Ada masa balik daripada Amari Mara tu, ada pelajar, ada orang muda-muda
bawa kami ke Israel, ke Palestin. Kami akan hancurkan Israel. Dengan silat dan sebagainya. Grup orang muda ni lah, grup tiga lain sebagainya. Semangat semualah. Ayahanda dan sebagainya, Alung, Abang Alung, kan. Semua ni kan. Bila kita cerita pasal syahadat, semua semangat. Lepas tu saya kata dengan dia, kita menang ni bukan sebab kita kuat dengan silat, bukan sebab senjata kita paling hebat, bukan sebab kita ramai. Kita menang kerana Allah bagi kita tolong dan kita menang. Allah bagi kita menang. Jadi kalau Allah nak bagi kita menang, kita bermaksiat dengan dia, kan? Boleh kita menang? Tak boleh. Allah tak bagi. Jadi orang yang menang, yang bangkit bersama Al-Mahdi hari ini, ramai orang nak buat. Ada persatuan Gaza, gabungan Gerakan Akhir Zaman. Gerakan Akhir Zaman nak mencari Al-Mahdi. Gerakan ketubuhan nak cari. Semua pakat-pakat. Semua, ini Al-Mahdi kot ini. Maula ni Al-Mahdi kot. Ini kot Syekh ni Al-Mahdi kot. Habib ni kot Al-Mahdi. Semua pakat-pakat nak cari Al-Mahdi. Kalau ada pun Al-Mahdi di akhir zaman, dia akan bersama dengan orang yang muwahhidin, orang yang mentauhidkan Allah. Kita berjumpa dengan Al-Mahdi, kata kita jumpa sungguh, tapi kita syirikkan Allah. Dia pancung kita. Kita kena pancung dulu. Jadi yang nak bangkitkan di akhir zaman, yang nak menang di akhir zaman ni bukan orang biasa. Orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang benar-benar menjadikan Allah sebagai Rabb dan Ilah dia. Hati dia sentiasa tawajuh kepada Allah. Hati dia sentiasa beribadah kepada Allah. Tandanya apa? Dia sayang kepada Allah. Tandanya apa? Dia bertakwa. Itu dia punya anak-anak kita pun. Mungkin yang pergi tu kaum ibu yang lemah. Mungkin yang pergi tu anak-anak yang tak ada. Mungkin yang pergi tu orang yang tak ada silat pun. Kalau kita nak bayangkan dia, siapa nama adik? Siapa nama? Abid. Subhanallah. Alhamdulillah. Abid, agak-agaknya Imam Mahdi macam mana tubuh badan dia? Tubuh badan Imam Mahdi macam mana? Agak besar, sadur, six pack ke 7 pack? Six pack. Kalau six pack, agak Imam Mahdi je macam mana? Kalau kita tengok yang jadi hero, Rambo kan, suspek. Luka dia boleh jahit sendiri. Luka dia jahit sendiri, kuat lah. Kena seksa tak ada apa kan. Kalau tembak kan, tak load lah kata. Kita bayang macam itu kan. Al-Mahdi pokok dia 1 pack, tak 6 pack. Pokok dia 1 pack je. Tapi tak poncet lah, tak gemuk, dia 1 pack je. Tak, bukan orang yang ni kan. Jadi kita bayangkan, kita kena buat ni. Bukan tak boleh buat, tak apa. Silat tak ada masalah, taekwondo. Tapi nombor 1, muwahhidin. Sebab nak menang, kena dapat pertolongan Allah. Orang yang mentauhidkan Allah. Ini yang kita kena rasa. Sebab tu, tarbiyah ni perlu berjalan, terohiyah ni. Jangan kita pandang remeh orang yang ni. Tua-tua, tak ada apa kan. Lemah je jalan pun kan. Angin tiup pun goyang-goyang. Tapi bila Allah tolong, dia yang buat menjadikan ribut tu pun. Jadi sebab tu kita kena bayangkan bahawa Al-Mahdiin ini sebenarnya orang yang pertama sekali, orang yang tak sesat, tidak sesat, hatinya kuat, hatinya kuat. Kita kena latihlah. Sebab tu insya-Allah mulakan dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kena buat tu, kena buat. Jika la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, selawat. Sebab kita nak kuatkan hati. Bila hati kita kuat, baru yang lain akan kuat. Sebab apa yang lain kuat? Sebab Allah bagi pertolongan. Sebab itu siasah Nabi Musa AS. Walaupun Nabi Musa ni badannya hebat kuatlah, badan Nabi Musa ni kan. Tapi yang menyebabkan dia menang tu ialah iman daripada Allah. Walaupun badan dia memang kuat, dia makan cukup, duduk kat istana Firaun, makan cukup semua dapat. Ya, tapi menang bukan sebab tu. Dia menang sebab Allah tolong dia. Dah akhir dah dekat tepi laut kan. Firaun dah nampak
Dia minta ke Allah juga, ya Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya Allah, ya macam mana buat. Ketuk, tongkat, buka. Allah tolong juga, habis. Siapa? Sebut je. Siapa yang menang-menang, Allah tolonglah. Hatta orang yang kena seksa pun Allah tolong. Asiyah kena seksa, isterinya Fir'aun kena seksa. Dia sebab hanya kerana beriman. Sehingga akhirnya Fir'aun nak geram sangat kat dia, kan? Dia ambil batu nak entak dia, nak pecahkan kepala dia. Fir'aun bunuh isteri dia sendiri. Dia angkat, dia tersenyum. Kan? Kenapa engkau tersenyum? Kenapa senyum? Nabi kata, hadis Nabi, kenapa tersenyum? Kan? Aisyah kata, aku nampak syurga, tempat Allah nak bagi ke aku. Lagi marah Fir'aun, hantarlah nak pecahkan kepala Aisyah. Entak tu, Allah kata, Nabi kata apa? Allah cabut nyawanya sebelum batu sempat kena kat dia. So dia tak rasa sakit. Tak rasa sakit mati yang sebab batu tu. Allah tolong. Matilah dia, betul mati, semua orang mati, tapi tak rasa. Nak sebut kat sini, dan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berpegang dengan kalimah la ilaha illallah tadi itu, memang itulah persiapan awal, itulah pendidikannya pertama. Kita tengok anak-anak baca Quran hari ni, kan? Tahfiz, tak maklum? Tahfiz baca Quran, tapi masih buat maksiat. Maknanya dia tak, iman tak berjalan, proses iman tu. Proses iman tak berjalan. Bila berlaku PKP yang lepas, setahun yang pertama PKP tu, anak-anak tahfiz kena balik rumah. Dekat rumah tak tahu buat apa, banyak yang terlibat jenayah. Tak semualah, banyak terlibat jenayah. Jenayah teruk-teruk ni. Kenapa Quran tak boleh membimbing dia? Quran tak boleh mendidik dia. Kenapa? Tarbiyah tadi, hati tadi. Jadi sebab tu anak-anak kita nombor satu, hati kita perlu kita bersihkan sungguh-sungguh. Kalau kecil-kecil mudah lagi, sebab kecil-kecil ni kita bacakan kat dia. Ataupun kita buka Quran perlahan-lahan, dia tidur, buka kan. Ulang-ulang qul huwallahu ahad, dia betul je. Dia dapat. Dalam perut ibu dia dapat dah. Jadi anak masa kecil sekali senang sebab mak ayah dia. Kalau mak dia baik, alhamdulillah, soleh lah. Lepas dah besar sikit, kita nak tengok emosi dia pula. Dah ada perangai macam-macam lah, pusing sana, pusing sini, rompak sana, rompak sini. Tak apa kan. Tak apa, ya, sebab dia dah ada sendiri dia. Itu kita pula nak kena kontrol lah, kena ikat dengan emosi dia. Emosi maksud apa? Fitrah dia, nak ingatkan Allah, nak hubungkan dengan Allah, itu emosi dia. Lepas tu dah besar pula, kita nak kena ajar dia, bagi ni akhlak ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni. 7-14 kan, macam kuli. Maknanya kita kena beri arahan. Dia kena ikut perintah. Dia boleh ikut perintah. Kalau dia tak boleh ikut perintah, maknanya dia akan masalah lepas tu. Masa tu kita sampailah 14 tahun, kita jadi kawan dia. Buat sama-sama. Buat sama-sama, kita pergi main sama. Jadi buat sama-sama. Lepas tu 21 ke atas, kita baru jadi penasihat dia. Kalau anak dah 21 ke atas ni, kita hanya boleh nasihat dia, tak boleh nak kontrol lah. Kita buat apa-apa, dia cabut lari, dia ada kaki, dia ada duit kan. Jadi maknanya sebelum sampai 21 tu, kita kena tengok emosi tadi. Tapi asas tadi, tauhid. Mentauhidkan Allah. Jadi asas kita ingat sekarang ni 3M. Anak-anak kita mesti ada 3M. Membaca, mengira, menulis. Itu asas. Sebenarnya asas bukan 3M. Asas ialah mentauhidkan Allah. Itu asas. Hal lain insya-Allah datang. Ini kita kena faham baliklah konsep homeschooling, itu konsep dia. Ya. Bila wahnya ini tengok balik, bahawa kita dapat, inilah generasi yang akan membawa kemenangan. Kalau Allah izin Dajjal tak keluar zaman kita, dia keluar zaman anak-anak kita. Masa itu dia orang akan berhadapan dengan Dajjal. Kalau katalah dia tak keluar, dia merajuk ke apa ke, tak juga syarat dia. Allah tak izin, dia tak keluar. Anak-anak kita berjumpa ni, sebab dia keluar tu memang sahih, mutawatir, tapi bila. Tapi kalau tengok hari ni sekarang, tengok anak-anak, ada 4 bayi yang cakap pada mak dia, kan, sebab nak mati dia teragak kan. Jadi bayi boleh bercakap kat mak, bayi boleh cakap mak. Kenapa? Sebab iman yang ada pada mak tadi.
Bukan sebab mak dia kaya ke apa tak. Maknya nak dibunuh, kan? Ashabul ukhdud nak terjun kat parit. Kan? Anak dia bercakap. Kan? Kenapa anak bercakap? Kerana iman. Kan? Nabi Isa AS cakap juga masa bayi, baby. Kenapa bercakap? Sebab iman ibunya. Nak selamatkan ibunya. Jadi kita lihat Allah bagi pertolongan walaupun bayi boleh bercakap. Apa lagi bila dia dah ada besar macam ini, dia boleh bagi pertolongan pada mak ayah. Sebab tu jangan bimbang dengan anak-anak kita. Wahai dengan Dajjal, jangan kita bimbang anak kita tidak ada akidah yang bersih. Itu bimbang. Kita bimbang anak kita tak kenal Allah. Itu bimbang. Tapi kalau dikenal Allah, akidahnya okey, bersih, Dajjal datang, insya-Allah kita tak bimbang. Sebab Allah akan tolong. Ya, Allah akan tolong. Allah tolong sebab tolong. InsyaAllah. Cukup insyaAllah sikit sebanyak untuk pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan keampunan bagi kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina lana nuran waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.